pada pandangan saya ini ada sesuatu yang baik. Cumanya pada masa akan datang saya harap kita sama-sama, maksudnya guru, ibu bapa dan juga kanak-kanak dapat memberikan perhatian penuh. Sebabnya kita tahu sewaktu menjalankan PDPR ni terdapat beberapa halangan yang terpaksa kita tempuhi. Mahu tidak mahu kita terpaksa untuk menjalani PDPR untuk membantu anak-anak sewaktu di rumah. Antara halangan-halangannya ialah seperti komunikasi, gadget ataupun peranti, kekurangan peranti ataupun suasana persekitaran tu sangat berbeza. Bercakap mengenai PDPR, anak-anak saya ada mengikuti PDPR yang dilakukan oleh pihak sekolah. Namun apa yang boleh saya katakan, kanak-kanak ini tidak boleh memberi fokus lebih daripada 30 minit dan jika boleh saya perlu menemani mereka sepanjang PDPR tu untuk membolehkan mereka fokus. Walaupun begitu, guru-guru ada melakukan pelbagai cara, pelbagai aktiviti untuk menarik minat pelajar ini. Namun seperti yang saya katakanlah, fokus mereka sebab mereka masih kecil dan masih ingin bermain. Satu lagi isu yang saya ingin timbulkan, mengambil contoh saya dan suami bekerja, jadi kami terpaksa meninggalkan anak ini kepada nenek atau atuknya untuk bersama-sama mengikuti PDPR tu. Perlu meminta bantuan orang lain untuk monitor, untuk mengawasi mereka ini. Kita semua maklum bahawa pandemik telah melanda negara kita selama lebih setahun setengah. Jadi proses pembelajaran dan pengajaran akan terbantu ketika itu. Alhamdulillah, Tadika Ibadah telah mengorak langkah inisiatif yang bagus dengan mengadakan PDPR secara atas talian, walaupun tidak secara terus tapi dengan latihan-latihan yang dibekalkan dan juga video-video yang dimuat naik dalam aplikasi WhatsApp atau aplikasi chat, dan juga ada juga secara talian langsung dengan para pembimbing dan juga guru-guru. Ini sedikit sebanyak menimbulkan rasa confident ataupun rasa keyakinan diri pada anak saya dalam menghadapi situasi, dalam memahami apa sahaja yang berlaku di persekitaran. Itu yang pertama sekali, cabaran dia seseorang lain pun sama juga, gadget. Maksudnya kalau kita ada 2 orang atau 3 orang anak yang belajar pada masa yang sama untuk PDPR, kita perlukan tiga gadget lah bagi yang mampu. Tapi bagi yang tak ada mampu, satu cabaran juga untuk macam untuk bergila-gila, di mana kalau kakak pakai, adik akan terpaksa skip satu kelas. Itu cabarannya lah. Tapi Alhamdulillah kalau bagi orang yang mampu, boleh menyediakan setiap anak itu satu peralatan untuk PDPR. Cabaran kedua yang saya rasa sebagai ibu bapa yang bekerja, untuk bagikan masa dengan kerja dengan untuk menjaga anak yang yang pendidikan awal kanak-kanak. Sebab bagi saya, mereka masih tidak boleh fokus ataupun masih memerlukan bantuan ibu bapa apabila sesi pembelajaran. Jadi kalau ada 2 ataupun lebih pada seorang anak, maksudnya ibu bapa perlu membahagikan masa kerja dengan kelas anak-anak yang mungkin kata bertembung dengan sesi mesyuarat ataupun online discussion. Some of the challenges that we faced during this period of online learning were that the children are not able to focus during classes, that some of the lessons that they're being taught are not properly absorbed because it's through a screen. But how we've experienced online learning with the preschool, I think the teachers have been very organized and very good at collecting together workbooks and setting out a clear schedule for what the children should be following online. They also provided lots of materials for doing arts and crafts type projects and other fun activities that the children can engage in despite not being able to attend their usual lessons. When we did online classes, they were conducted via Zoom and were very easy to sign on to every day. Sometimes I think some of the challenges maybe they faced were children having a tendency to play around in the chat and type messages to each other during their breaks. Sometimes that carried on into lessons. But once the teachers informed the parents of the issue, I think it was pretty easy to
dial back on that and explain to the children how they should be behaving. Maybe another challenge we faced is getting the handwriting and drawing skills and pencil skills up to the level they should be. Harder for a teacher to go around and correct people's handwriting and things when they're not able to see the child physically. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke mini forum pendidikan sempena Karnival Pendidikan Swasta 2021 yang dibawakan oleh Bahagian Pendidikan Swasta Kementerian Pendidikan Malaysia. Selama 1 jam setengah ini kita akan mengupas topik yang agak menarik dalam pendidikan, iaitu inisiatif dalam mengharungi cabaran PDPR bagi pendidikan awal kanak-kanak, dan kita akan melihat dari sudut pandangan profesional, guru dan juga ibu bapa. Saya Azlina Abdul Kudus, Ketua Penolong Pengarah Unit Pendidikan Swasta, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka selaku moderator pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan barisan panel forum yang telah kita jemput khas hari ini. Panel kita yang pertama, Dr. Azizah binti Zain, Ketua Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selamat datang, Doktor. Kita pergi pada panel yang kedua. Cuma sama-sama. Panel kita yang kedua, Puan Nani binti Menon, Guru Besar Tadika UPM Serdang. Apa khabar, Puan? Alhamdulillah, terima kasih Puan Azlina. Dan panel kita yang terakhir akan mewakili suara ibu bapa, Puan Nur Husna binti Habsirun. Selamat datang, Puan. Terima kasih. Baik, boleh kita mulakan forum kita untuk hari ini? Kita pergi pada panel pertama, Dr. Azizah. Dari sudut perkembangan psikologi dan psikomotor kanak-kanak, adakah PDPR sesuai dilaksanakan untuk kanak-kanak seawal usia 4 hingga 6 tahun? Pandangan doktor. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasihlah kepada moderator. Bagi saya satu soalan yang sangat menarik. Okey, kalau secara jujurnya pada pendapat saya PDPR memang tidak sesuailah dilaksanakan kepada kanak-kanak berumur 4 hingga 5 tahun, tapi kita melihat kepada situasi. Itu adalah salah satu cara yang terbaik. Jadi terbaik untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran. Okey, pada peringkat awal pandemik berlaku, pada peringkat awal tahun 2019, kita memang pada peringkat awal tu seronok sebab kita tak jangka benda ni akan berlaku lama kan, dalam jangka masa yang lama. Bila dapat cuti, tak payah sekolah ditutup, mungkin pada peringkat itu kita seronok. Tapi bila berlaku pada satu jangka masa yang lama, terutamanya ibu bapa, guru dah mula risau. Apakah langkah-langkah penyampaian yang perlu disampaikan, dan KPM telah mengambil langkah yang bijak untuk melaksanakan PDPR. Berbalik kepada pendapat saya sendiri, saya kata tidak sesuai, itu bergantung kepada cara penyampaian. Jadi penyampaian guru tu. Untuk pelajar dewasa, mungkin cara penyampaian secara Google Meet, di depan Google Meet lah, apapun medium yang digunakan dengan masa yang lama mungkin sesuai. Tapi dengan kanak-kanak ni, PDPR sepatutnya dilaksanakan dengan pelbagai kaedah lah. Guru perlu merancang, melaksanakan dengan lebih menarik. Ya, berdasarkan saya punya setelah perjalanan PDPR itu sendiri, saya melihat dari sudut guru, pelajar saya melalui pemerhatian, mereka dah lebih kreatif. Alhamdulillah, dah banyak guru-guru dulu yang tidak mahir dalam teknologi, sekarang dah memang mahir dalam teknologi. Okey, dari aspek emosi kanak-kanak, psikomotor, kita dapati memang bukan kanak-kanak saja, kita sendiri pun ada gangguan emosi. Tidak dapat pergi shopping, tidak dapat pergi beredar. Begitu juga kan umrah mereka bila
suka bermain kan. Bila terkurung di dalam rumah, terutamanya yang ada adik-beradik yang ramai, untuk bermain dengan bebas itu agak terbatas, terhad. Jadi emosi itu akan agak terganggu lah dengan jadual pengajaran dan pembelajaran yang mungkin kalau guru yang tidak faham, dia ajar terlalu lama, jadi jadual dia rutin harian tu dah berubah dengan jadual PDPR yang terlalu padat. Jadi mungkin berlaku isu tantrum, perubahan tingkah laku. Jadi itu yang akan dihadapi oleh ibu bapa lah. Mungkin itu menyebabkan ibu bapa pula bertambah emosi terganggu. Jadi itu kena tengoklah macam mana kita nak menyampaikan PDPR itu dengan lebih menarik supaya emosi kanak-kanak tu di rumah dapat dikawal dengan baik. Okey, dari segi psikomotor, kebanyakan aktiviti psikomotor sama ada motor kasar, motor halus, aktiviti bermain juga agak terbatas, terhad. Mereka mungkin yang sebenarnya perkembangan ini yang perlu dititik berat, sebab bila emosi, psikomotor mereka berkembangan dengan baik secara tidak langsung, kognitif mereka akan jadi bertambah baik. Tapi kita lebih bagi saya lah kebanyakan ibu bapa atau guru dia risau kepada kanak-kanak dalam 3M. Jadi bila jangan menyampaikan PDPR itu secara orang kata berfokuskan kepada 3M. Sebenarnya 3M itu dapat dicapai dengan pelbagai aktiviti yang kita tidak memberi latihan yang pelbagai supaya dia menguasai 3M itu. Okey, untuk tips saya, tadi ada soalan tips kan daripada Puan Azlina. Guru, ibu bapa kena bekerjasama. Tak seperti dulu secara bersemuka mungkin kita menyerah anak kita kepada guru. Tapi bila berlaku PDPR ini, peranan ibu bapa dan guru itu seiring. Kena bekerjasama sebab guru tak boleh bersemuka dengan anak kita. Jadi kita sebagai ibu bapa kena untuk guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran itu di rumah supaya anak kita mencapai apa perkembangannya yang sepatutnya. Okey, dari pihak guru pula kena lebih kreatif lah, kreatif dalam penyampaian, jangan selalu guna ataupun Zoom, mungkin perlu pelbagaikan pengajaran tu. PDPR ni tak semestinya dijalankan secara online, boleh juga secara offline supaya lebih menarik dan emosi yang saya nyatakan tadi serta psikomotor itu dapat berkembang dengan baiklah. Tadi melalui video-video yang saya tengok, kebanyakan ibu bapa menyatakan fokus kanak-kanak tidak dapat fokus. Itu di peringkat kanak-kanak. Saya yang mengajar di peringkat universiti pun menghadapi masalah yang sama. Maksudnya bila terlalu lama secara online ni, bercakap terlalu lama, mereka tidak akan memberi fokus. Kita panggil nama pun, kalau nak menyahut kan. Itu saya kata pelajar. Kita melihat pada aspek kita pengalaman sendiri, anak sendiri pun macam tu juga. Jadi macam mana nak meningkatkan fokus anak-anak tu? Guru kena lebih pandai untuk melaksanakan aktiviti, ibu bapa pun kena membantu, memberi sokongan kepada anak-anak supaya fokus itu dapat memang kita faham kanak-kanak memang dia tak boleh fokus terlalu lama. Dia kalau pengajaran tu disampaikan dengan menarik, di samping ada aktiviti. Baru-baru ni saya berkongsi pengalaman, saya menjadi juri dalam multimedia. Saya melihat kreativiti guru-guru tu dalam menyediakan bahan pengajaran memang terbaiklah. Sama ada dari guru KPM, guru swasta dan kemas perpaduan dan sebagainya. Okey, yang COVID ni yang sebenarnya dia telah memahirkan kita dalam teknologi. Alhamdulillah. Itu saja daripada saya untuk soalan daripada Puan Azlina. Baik. Saya dapat poin yang menarik di situ ya. PDPR boleh dilaksanakan secara online dan juga offline. Okey, terima kasih Doktor. Baik, Puan Nani Melon. Sebagai guru besar sebuah tadika swasta, apakah kekangan yang dihadapi oleh guru tadika swasta dalam melaksanakan PDPR sepanjang tempoh PKP sebelum ini, dan apakah inisiatif yang telah diambil
oleh guru tadika swasta dalam menangani situasi ini? Mungkin dapat Puan kongsikan. Okey, terima kasih Puan Azlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mulakan dengan pantun boleh? Boleh. Hendak berburu keluar kota, seluas alam bumi terbentang. Tanpa guru siapalah kita, ibarat malam tanpa bintang. So apa yang kita nak bincang lepas ni ialah tentang peranan guru ya, dan juga penyelia ataupun guru besar dalam melaksanakan PDPR ya. Seperti yang kita telah maklum, yang PDPR ni sebenarnya dia berlaku di peringkat global ya, bukan maksudnya di Malaysia ke di Selangor. Jadi semua pihak terlibat ya, dalam melaksanakan program ini PDPR ya. Dan kalau melalui pengalaman bermakna kita dah masuk tahun kedua. Kalau dari tahun lepas, tahun 2020 kita sekolah, lepas tu cuti lagi, sekolah, cuti lagi, ni sekolah balik kan. Jadi saya rasa dari 2 tahun tu memang banyak pengalaman PDPR berbanding dengan kelas hybrid ataupun kelas fizikal. Jadi sebagai guru, saya juga, walaupun saya sebagai guru besar, saya sebenarnya mengendalikan kelas juga. Sebab macam di UPM kita ada 4 kelas, dia ada 4 guru, jadi kedua-dua tugas tu saya kena handle lah. Okey, kalau dari segi guru ya, waktu permulaan bila kita diumumkan kita PDPR, yang pertama yang memang tertanya-tanya di kalangan guru, dan saya sebagai ketua juga duduk bersama, kalau dulu jadual waktu 4 jam, betul. Sekarang ni kita nak kompreskan, sebab bila PDPR banyak perkara yang kita tidak boleh lakukan secara dalam maya. Jadi kita terpaksalah keluarkan contohnya aktiviti circle time, outdoor activity kan, waktu makan, semua tu bila kita keluarkan semua tu, oh ada lagi 2 jam. Takkan kita nak di situ, takkan kita nak duduk 2 jam dengan kanak-kanak atas depan kamera kan. Kemudian saya bersama dengan ahli lembaga pengelola ALP ya, tadika swasta kita ada ALP. Kemudian kita membuat keputusan yang bahawa yang maknanya ALP kita adalah kebanyakannya pensyarah, dia kata jangan bagi kanak-kanak ni duduk lama di depan kamera, dia kata, ataupun depan gadget. Kalau ikutkan dekat mana-mana pun finding, dia kata anak-anak di bawah 3 tahun dia kata kena less than 20 minit sehari berhadapan dengan skrin. Tapi kalau kanak-kanak 5 dan 6 tahun ni 30 minit okey lah. So tolak campur okey lah. Kita bersetuju 1 hari 1 jam sahaja kalau di tadika kami, 1 jam online. Maknanya kalau 1 hari itu kita ambil 1 jam je untuk pengajaran online, tetapi 3 kali je seminggu. Yang 2 hari ialah offline. Bererti di sini cikgu-cikgu kena buat jadual waktu yang dalam seminggu tu yang dia bertemu dengan kanak-kanak 1 jam untuk 3 hari, yang lebihnya ialah offline. Itu ialah keputusan yang kami buat dan didapati keputusan tersebut memang berkesan dengan kanak-kanak. Sebab kita tak nak anak-anak tadi terdedah lama di hadapan gadget, dan juga yang kedua kekangan peranti Kita juga ada ibu bapa yang ada anak 3, anak 4 orang, ada yang seorang, ada 2, dan kebanyakannya kalau macam ibu bapa di tadika kami ni memang dia bekerja lah. Jadi bermakna dia pun kena menggunakan peranti tadi, sama ada handphone ataupun laptop, anak dia pun memerlukan. Jadi kami bersetuju sebab kita ada 4 guru, keempat-empat guru tadi mendapatkan konsen dari ibu bapa bilakah ke lapangan mereka. Jadi jadual waktu kami sangat fleksibel. Ada yang kita buat pukul 12.1 apabila ibu bapa dah habis bekerja, mana bekerja online, bekerja dari rumah. Ada juga petang, ada juga di hujung minggu. So kita dapat memenuhi keperluan tadi untuk membolehkan ibu bapa berada dengan kanak-kanak tu. Sebab ibu bapa memang dia sangat kekangan masa, apalagi yang bekerja. Kalau macam pensyarah dia ada kelas sebagainya. Jadi dia akan beri dan kita buat dalam kelas tu konsen bila kelas itu boleh dijalankan. Jadi jadual kami berbeza, antara 4-4 tadi berbeza. Di sini kami panggil empowerment. Maksudnya kita memberi kepercayaan kepada guru-guru untuk melaksanakan, yang prinsipnya ialah 3 kali seminggu, 2 kali offline, dan cikgu membuat 2 aktiviti sehari. So kita pegang dalam satu hari ada teras, satu lagi KSPK di mana ada tema,
ataupun penggabung jalinan. Itu sebenarnya yang kami pegang dalam prinsip pelaksanaan lah. Okey, sebagai guru, contohnya kalau kita ada kelas ya, saya melalui pengalaman saya lah. Kita katalah ada kelas hari Isnin, kita mula pukul 9.30. Jadi kita dah hantar link pada ibu bapa, jadual waktu pun setiap minggu kita hantar pada ibu bapa untuk membolehkan ibu bapa satu prepare bahan, yang satu lagi bersedia untuk anak dia apa yang dia nak belajar pada hari tersebut. Jadi weekly memang macam hari selewat-lewatnya Isnin pagi lah kita akan hantar pada ibu bapa jadual pada minggu tersebut. Jadi ibu bapa tadi dia aware lah apa yang akan berlaku pada anak-anak mereka. Okey, apa yang berlaku pada kekangan kami, cabaran kami ialah sebab anak-anak ni dah terbiasa kalau waktu sekolah dia kena bangun awal kan. Dia pergi sekolah, ibu bapa dia bawa naik kereta pukul 7.45 atau pukul 8 dah sampai sekolah. Tapi bila PDPR, saya rasa perempuan semua pun ada, kalau yang ada anak tu boleh bayangkan adakah dia akan bangun pada pukul 7.30 pagi kan, dia akan ikut dia punya masa dia lah. Jadi bila kita dah tetapkan 9.30, kita akan jumpa yang menghadap kamera kita tu ada yang gosok-gosok mata lagi. Kita akan menunggu. Kita buka kamera tu pukul 9.20 kadang. 9.30 tu akan muncul 2, 3, kalau dari 20 orang ke 18. 10 yang pertama tu 10 minit pertama. Lepas tu tambah sampailah kadang sehingga habis sesi tiba-tiba dia muncul. Jadi macam mana cikgu nak buat di situ macam kalau saya sementara menunggu kawan tu nyanyilah good morning, good morning, good morning to Azlina. Oh Azlina, you already here? Kan? Betul. Where's your friend? Dia akan tanya. Ryan belum. Tiba-tiba Ryan muncul. Dia akan nyanyi untuk Ryan seterusnya sampai kadang mengambil masa sampai 15 minit. Sementara waktu tu kita ceritalah kalender dan sebagainya. Kadang dah dalam 15 minit tu baru kita betul-betul boleh masuk kepada konten yang kita nak ajar. Itu dia punya kekangan dia. Tapi kita berpegang kepada flexibility dan proses. Sebab kadang kalau macam kita pesan dengan ibu bapa minta sedekah anak awal, anak tadi baru bangun, kita boleh nampak emosi dia. Jadi cikgu pun tak boleh terus start kepada konten sebenarnya. Kita punya, kalau ikutkan dia punya induksi, kalau yang waktu biasa tu induksi cikgu secara fizikal kan. Ini pun kena ada induksi yang memang boleh menarik minat dia untuk meneruskan aktiviti. Itu dari segi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Yang seterusnya ialah isu keberadaan ataupun maksudnya kedapatan peranti dalam keluarga. Sebab saya melalui pengalaman juga rakan-rakan, ibu bapa akan mengutamakan anak mereka yang sekolah rendah, sekolah menengah ataupun anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan. So bila anak yang ni dia kata minta maaf cikgu, time tu overlap, akak dia perlu lagi. Jadi kalau ada pun mungkin ada yang berlaku tu dia bagi anak dia laptop yang tak ada kamera. So kita boleh dengar suara je bila kita panggil, contohnya Fahim, ada tapi tak nampak muka. Nampak tak di situ? Bermakna dia meletakkan less priority kepada sebab tak apa tadi kan nanti dia ada darjah 1, sekolah rendah dan sebagainya. Itu di antara kekangan lah. Tapi kalau ibu bapa mungkin yang M40 ataupun B40, tapi kalau yang tidak berkemampuan kadang-kadang memang dia mengatakan kami hanya ada satu je handphone, itu pun bapa dia punya, yang mama punya ni memang bukan untuk WhatsApp. Kalau dia kata kalau bapak dia ini kerja shift kan, kalau dia kerja malam, siang dia ada, kita boleh guna ya cikgu. Makna anak ini pun dia tidak dapat hadir pada waktu yang kita tetapkan. Walau bagaimanapun kami meletakkan flexibility kerana atas budi bicara cikgu-cikgu ni. Kadang kita ada sesi khas untuk anak frontliner. Anak frontliner sebab kita macam ada pengawal keselamatan, kita ada nurse, kita ada pensyarah medik. Memang dia waktu PKP memang dia bekerja sepenuhnya. Anak ni kita kelompokkan dalam satu kelompok, ada kadang petang Jumaat ataupun dia pernah saja semalam tapi kita dah cancel malam tu sebab budak dah mengantuk, hari Sabtu. Jadi anak-anak ini dapat berpeluang tapi kita kelompokkan mengikut keperluan dan maksudnya availability ibu bapa tadilah. Ya. Jadi di situ saya lihat kita tidak perlu meletakkan PDPR ni sebagai satu pembelajaran yang structured tapi fleksibel dan juga kita memberi empowerment kepada guru-guru untuk melaksanakannya sebab kita percaya mereka melaksanakannya.
Dan yang penting anak tu dalam tempoh 1 minggu tu mesti sekurang-kurangnya dia muncul sekali kalau walaupun kita kata online tu 3 kali, yang offline 2 kali, tapi sekurang-kurangnya dia muncul untuk mengelakkan dia hilang hilang dari radar. Kita selalu kata apa? Hilang dari radar. Dan cabaran yang satu lagi ialah internet. Internet ni kadang kalau kita ada kelas antara 10 hingga pukul 12 memang dia ialah peak hours. Sekolah rendah, sekolah menengah semua mengguna. Dalam tempoh sekejap tiba-tiba hilang. Kalau kita ada 15 murid tu kan tiba-tiba tinggal 10. Mana kita admit lagi masuk balik. Itulah dia punya kekangan yang memang reality. Walaupun kita berada di Lembah Kelang di Lembah Kelang, Serdang, ke Puchong, Kajang dan sebagainya, kita mengalami internet yang internet yang sangat tak menyokong lah. Sehingga hari ni pun saya punya internet masalah sebenarnya saya menggunakan data saya punya handphone. Jadi bila kita menghadapi sedemikian, sepatutnya guru-guru melebihkan kepada perancangan aktiviti offline. Yang mana yang itu kalau yang melalui pelaksanaan biasanya kita akan hantar di Google Classroom ataupun di grup WhatsApp. Sebenarnya ibu bapa ni tak semua mahir dengan Google Classroom. Jadi cabaran guru bila kita upload kita punya bahan tu dalam Google Classroom, kadang dia tak jenguk pun. Tapi kalau kita hantar dalam WhatsApp group, laju je. Dan satu lagi dia punya kekangan dia kalau ibu bapa dah menghantar, orang lain tak dalam Google Classroom ni dia punya cabaran dia, ibu bapa lain tak boleh melihat hasil kerja kanak-kanak lain. Jadi dia tak ada nak rush. Kalau macam contohnya petani hantar hasil kerja ni yang kita buat aktiviti craft, dia tak ada nak usaha untuk menghantar. Tapi kalau dalam grup WhatsApp, dia ada 2-3 orang dah hantar, so lepas tu akan berderu-deru menjelang petang, pukul 5 petang tu boleh katakan 90% akan menghantar. Sebab di peringkat kami, guru kena setiap hari dalam pukul 5 membuat laporan, kita kena hantar kepada di fakulti dan disemak oleh saya lah sebagai guru besar. Jadi memang banyaklah tugasan-tugasan yang cikgu kena lakukan selain daripada mencari bahan. Satu lagi cabaran dia ialah tentang menyediakan bahan bantu. Awal-awal dulu sebab kita biasa menyediakan bahan bantu dalam bentuk yang something yang hands on. Kanak-kanak boleh sentuh, boleh lihat kan. Tapi bila kita PDPR ni, kita kena mencari bahan yang kebanyakannya secara online. Dan di situlah semua orang akan belajar menggagau, kalau orang kata bahasa biasa menggagau mencari. Dan alhamdulillah kerana adanya PKP ni, PDPR kan Dr. Azizah, ramai guru-guru kita ni kalau dulu dia tak pandai pun nak buat video TikTok, memang dia dah pandai. Okey, kemudian berbagai-bagai kaedah digunakan, live sheet buat bola, guna quiz, yang mana itu kita rasa macam itulah hikmahnya dari cabaran yang dia nak cari bahan tadi, ada hikmah dia rupanya. Dan kalau kita lihat pun guru-guru yang sebelum ni macam bila kita refer kepada KSPK, ada tajuk-tajuk tertentu yang kita nak ajar pada anak-anak, rupanya dah banyak di YouTube sana guru-guru KPM, guru-guru swasta yang upload dia punya video-video dia. Jadi kita tinggal pilih je. Kalau mana yang view tu antara 2,000, 3,000 ataupun lebih 10,000, bermakna video tu memang bagus. So bila kita tengok, oh memang ni bagus, sesuai, dan kita ambil link tu, kita paste dalam jadual, send pada ibu bapa, ini untuk aktiviti offline. Ataupun macam contohnya bila kita nak cari bahan kan, bantu aktiviti, Pinterest ialah salah satu sumber pembelajaran yang sangat mudah untuk guru-guru akses. Jadi kalau kat situ sebab ada gambar, so biasanya kita copy, kita letakkan dalam grup, kadang dalam WhatsApp, kadang dalam jadual, dari masa semasa kita beri pada ibu bapa. Yang bestnya kan ibu bapa, bila PDPR ni, ibu bapa ni betul-betul dia tahu bagaimana rupanya kanak-kanak anak-anak dia belajar. Tahap mana kebolehan dia, fokus dia, barulah dia tahu. Dan yang saya sangat sukalah, ibu bapa memang terlibat 100%.
Sebab kalau tiada penglibatan mereka, cikgu pun tak boleh nak buat sebab ibu bapa lah yang settingkan laptop tadi. Kemudian apa yang anak-anak, dia tak boleh baca WhatsApp yang kita hantar kan. Jadi semua tu bergantung pada ibu bapa. Jadi kalau di sinilah saya nak mengucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada ibu bapa kerana PDPR ni lah ibu bapa betul-betul menjadi ibu bapa dan menjadi guru pada anak mereka. Dan tanpa mereka memang cikgu tak boleh nak melaksanakannya. Itulah pandangan saya Pak Azlina berkaitan dengan guru. Baik, terima kasih Puan Nani. Perkongsian yang amat baik. Saya tadi tertarik dengan satu bila Puan Nani kata bila masuk dalam WhatsApp saja, maka semua orang boleh melihat anak-anak ni hantar. Jadi di situ masing-masing anak-anak ni akan excited untuk hantar. Sebab saya sendiri ada anak di peringkat pra. Ya, anak saya daripada peringkat universiti sampai peringkat pra, yang paling kecil peringkat pra lah. Jadi saya nampak perkara ini dan saya rasa ini berkait rapat juga dengan psikologi kanak-kanak di mana dia suka apabila dia dipuji dan dihargai ya. Kalau Dr. Azizah mungkin setuju dengan pernyataan ini? Betul. Ya, mungkin Memanglah kanak-kanak dia bukan kanak-kanak saja yang suka dipuji. Kita pun yang dewasa ni kalau dipuji memang senyumnya sampai ke telinga kan. Jadi ibu bapa kadang-kadang dia daripada guru. Bila guru mengucap tahniah dalam grup WhatsApp tu sebab hantar kan. Jadi ibu bapa lain mempengaruhi tindakan ibu bapa lain dan mereka pun akan berusaha untuk menghantar. Kadang-kadang anak-anak ni kawan adik dah hantar kan, tak siap lagi. Dia akan berusaha untuk menyiapkan supaya dia boleh upload dalam WhatsApp lah, dalam WhatsApp group dapat pujian. Itu maksud dia seiring lah tindakan guru dengan ibu bapa kerjasama tu seiring. Baik doktor, saya setuju. Itu ya betul. Itulah juga pengalaman di Parlimen kita. So thank you. Terima kasih Puan Nani Menon. Baik, tadi Puan Nani ni Puan Nani Menon ada berpantun ya. Saya sebenarnya tak bersiap pantun tapi bila Puan Nani pantun ni sebagai moderator saya kena pantun sikitlah ya. Jadi pergi ke gunung bersama Hamidah Hajat ke gunung untuk bertapa. Ahli akademik sudah, guru pun sudah. Bagaimana pula pandangan ibu bapa? Baik, Puan Nur Husna Habsirun ya. Difahamkan Puan mempunyai anak yang berusia 5 tahun. Bersekolah di salah sebuah tadika swasta di Shah Alam. Pastinya pengalaman melalui PDPR ini adalah satu yang amat mencabar ya. Sebagai ibu bagaimana Puan memainkan peranan untuk memastikan anak-anak dapat mengikuti PDPR sepanjang tempoh PKP? Okey.
Terima kasih Puan Azlina selaku moderator. Saya seorang ibu yang mempunyai anak yang bersekolah tadika. Tentunya saya perlu memainkan peranan untuk pembelajaran anak-anak tadika. Okey, pengetahuan dan salah satunya adalah pengetahuan dan kemahiran asas berkaitan teknologi PDPR. Ini bukan saja penting kepada murid dan guru saja. Sekarang ni ibu bapa dan ahli keluarga yang lain juga kerana PDPR melibatkan berbagai kaedah dalam talian yang memerlukan penyediaan peranti yang sesuai. Oleh itu, perkara utama kami sebagai ibu bapa adalah menyediakan satu peranti untuk anak kami dengan capaian internet. Tak kisahlah peranti tu laptop ke handphone cak ayam pun boleh asalkan anak-anak boleh mengikuti PDPR. Saya juga telah membantu anak mendaftarkan akaun Google. Satu akaun untuk dia sahaja, jadi mudahlah nak join Google Classroom tu. Okay. Selain daripada peranti, urusan penyelenggaraan dan pembayaran data internet juga menjadi satu isu yang perlu ditangani secara berhemah. Sebab bukan saja peranti kita perlu sediakan, data internet juga kami perlu sediakan. Jadi kami sebagai ibu bapa perlu mengambil inisiatif dengan menstrukturkan semula sumber keuangan keluarga dengan cara memperuntukkan simpanan untuk tujuan PDPR. Adalah bahagian kewangan yang kita memang dah peruntukkan untuk PDPR ini. Okey, sebagai ibu bapa, saya dan suami akan berbincang bersama-sama dan mengambil tahu jadual PDPR anak kami. Biasanya cikgu dah siap dah jadual waktu pukul 8 bermula sehingga pukul 12. Okey, saya pun akan menetapkan jadual. Okey, sama ada saya ataupun suami akan berada di samping anak saya. Okey. Kami juga telah menyediakan satu ruang khas untuk anak-anak. Tak besar pun untuk anak-anak tadika ni, cukuplah meja kecil dengan kerusi dia yang macam dia berada di tadika lah untuk mengikuti kelas PDPR bagi membolehkan anak-anak ni fokus dalam sesi pembelajaran dan tidak diganggu oleh bunyi-bunyi persekitaran. Selain itu, anak memerlukan meja dan kerusi yang sesuai dengan fizikal dan menyokong postur badan. Sebab tu saya dan suami membelikan kerusi dan meja yang lebih kurang bentuk di tadika lah supaya dia rasa dia berada di tadika walaupun di rumah. Okey, ibu bapa juga perlu memastikan, kami akan pastikan bahagian pencahayaan, pengudaraan yang memuaskan serta alat tulis kelengkapan belajar mencukupi. Okey, seperti yang diterangkan oleh Dr. Aziza, peranan ibu bapa adalah memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak tadika dan guru mata pelajaran bagi memastikan sesi PDPR ini berjalan lancar. Kami sebagai ibu bapa mestilah bersikap give and take, beri dan terima, bukan asyik diberi menerima sahaja tanpa memberi. Selain itu, ibu bapa mestilah ada sifat empati, memberikan masa guru jika guru lewat, sebab guru-guru ni pun dia berada di rumah, dia ada anak-anak yang dia nak uruskan, dan ada juga masalah talian internet. Jadi kadang-kadang tu saya tengok ada parents yang dah mengamuk dalam WhatsApp group. Jadi saya rasa ibu bapa juga perlu memainkan peranan menjaga adab dalam Telegram ke WhatsApp ke, dan ibu bapa perlu bertolak ansur dalam semua perkara dan situasi bagi menjamin
menjamin keharmonian PDPR, bukan keharmonian rumah tangga saja, keharmonian PDPR juga. Sekarang ni banyak sangat keharmonian perlu dijaga. Okey, itu saja yang saya boleh saya rasa itulah peranan yang dimainkan oleh ibu bapa. Okey, kalau Puan Ani Menon telah berpantun, Puan Azina juga berpantun, saya sebelum mengakhiri saya punya sesi ni, saya nak bagi pantun juga. Anak-anak hidup bahagia, mendapat perhatian ibu dan bapa. Ada masalah dikongsi bersama. Pengorbanan ibu bapa tidak dilupa. Terima kasih Puan Azina. Baik, terima kasih Puan Nur Husna Habsirun ya. Saya sangat dapat mendalami apa yang Puan kongsikan tadi. Malah di peringkat saya juga even pembantu rumah saya sendiri pun membantu PDPR anak-anak apabila saya tiada di rumah. Maknanya memang peranan semua pihak amat diperlukan dalam memastikan perkara ini dapat diuruskan dengan baik. Kita kembali kepada Dr. Azizah. Baik Doktor. Sekiranya situasi pandemik ini berulang di masa hadapan, apakah cadangan solusi terbaik yang dapat Doktor cadangkan untuk memastikan pendidikan kanak-kanak dapat dilaksanakan? Silakan Doktor. Okey, Doktor, pandangan. terima kasih moderator. Okey, pandangan saya lah kita doa jangan berulang lagi lah kan kalau boleh. Rasa macam agak tertekan dengan COVID-19 ni. Tapi kita tak tahu mungkin akan berulang ataupun bukan COVID-19, perkara-perkara lain yang mungkin akan melanda lah negara kita yang menyebabkan kita berlaku lagi lah terkurung di dalam rumah. Tapi kita doa yang baik-baik supaya benda-benda ni tidak akan berlaku insya-Allah. Dan sekiranya dia berlaku juga, okey, walaupun tadi saya menyatakan PDPR tidak sesuai kepada kanak-kanak, yang sebenarnya dia tidak sesuai jika disampaikan cara dengan kita sampaikan kepada pelajar-pelajar di peringkat yang lebih tinggi. PDPR ni sepatutnya disemak kembali, dilihat kembali cara penyampaian dia. Mungkin kita lebih fleksibel seperti yang dikatakan Nani tadi, dia lebih menarik, tidak membebankan guru, tidak membebankan ibu bapa dan sebagainya lah. Okey, solusi yang terbaik memang kalau berlaku macam ni, pengajaran di rumah lah solusi. Tapi mungkin cara guru kena lebih kreatif, ibu bapa kena lebih banyak membantu supaya dia lebih terlaksana dengan terancang dan tidak mengganggu emosi kanak-kanak, mengganggu emosi guru. Saya faham guru banyak menghadapi tekanan bila COVID ni berlaku. Kerja beban guru itu lebih banyak daripada dia bersemuka. Dia terpaksa menyediakan bahan-bahan yang lebih kreatif. Nak menghasilkan satu PowerPoint pun kalau bagi guru-guru yang dah lama berkhidmat, itu satu masalah pada dia. Tapi dengan berlakunya COVID-19 sekarang ni, mereka dah semakin dekat. Jadi pengalaman itu telah mantap kemahiran mereka terhadap penggunaan teknologi. InsyaAllah kalau berlaku lagi sekali, saya rasa mungkin tiada rungutan dan komen-komen mungkin komen-komen daripada ibu bapa tentang masalah gadget dan sebagainya. Okey, berbalik kepada cukup kemudahan gadget itu, mungkin pihak kementerian perlu melihat lah apa inisiatif, apa usaha yang perlu dibuat untuk mengatasi kekurangan kemudahan tersebut. Ini kita dekat Selangor, kita tak lihat lagi penduduk pelajar kanak-kanak di Sabah Sarawak macam mana mereka belajar. Seperti yang kita lihat di akhbar, ada yang sampai pergi ke gunung, naik bukit, duduk kat atas pokok penajakan untuk mendapat capaian internet. Contoh
saya sendiri setiap kali dia hantar gambar dia terpaksa berada di kawasan lapang untuk menyiapkan tesis. Begitu jugalah kanak-kanak, macam mana pengajaran itu dijalankan kalau mereka berada dalam keadaan yang macam itu. Kita rasa kesian, mereka agak tercicit. Okey, jadi kena lihat baliklah apa solusi yang terbaik untuk membantu mereka mendapat capaian internet. Mungkin kalau ke hadapan, mungkin kita boleh menggunakan lebih banyak kepada offline. Saya juga melihat kalau kita mengadakan pengajaran secara hybrid, jika situasi tidak membahayakan, di mana kita membahagikan kanak-kanak bergilir-gilir datang ke kelas kan, supaya SOP itu dapat dijaga dengan baiklah, dan kanak-kanak itu dia tidak perkembangan dari aspek sosial dan psikomotor, emosi dia bila dia datang ke kelas tu lain situasi dia dengan berada di rumah dengan adik-adik, dengan gangguan adik-adik, dengan gangguan abang dan sebagainya kan. Bila di sekolah dia happy, dia lain tau, situasi lain. Jadi lagi satu solusi dia, kita ibu bapa lah, peranan ibu bapa dalam menyusun jadual kanak-kanak. Jangan sentiasa terlalu banyaklah menghadap gadget. Jadi biar beri kanak-kanak peluang untuk beriadah, bermain di kawasan rumah kan. Bila kalaulah berlaku situasi di mana kita terpaksa berkurung lagi lah. Saya memang harap janganlah, sebab kesian tengok anak-anak kan yang yalah keluar sekarang pun kena pakai mask dan banyak SOP. Jadi agak terganggu dia orang punya emosi, dia orang punya sosial. Nak berkawan pun tak boleh. Saya contohlah macam cucu. Saya dah ada cucu seorang yang berumur 4 tahun. Bila dia nak bermain kat luar tu, jiran tu dah tarik anak, tak bagi kawan sebab risau kan. Kita tak salahkan jiran, tapi dia merasa sedih sebab dia kenapa kawan depan rumah tak nak berkawan. Dia orang sombong lah tak nak kawan dengan Raisya. Jadi kan dah ada satu perasaan yang rasa sedih lah kan, dia tak boleh nak bersosial. Jadi harap-harap benda ni tak akan berlaku lagi. Banyak tekanan, bukan tekanan kepada kanak-kanak, guru, ibu bapa dan juga kepada semua pihak lah. Okey, mungkin pihak KPM patut menyediakan TV, bahan-bahan rujuk bahan-bahan pengajaran dalam pendidikan, perbanyakkan. Saya tengok memang ada banyak dah rancangan-rancangan TV kan. Itu adalah salah satu solusi lah yang terbaik supaya kanak-kanak dia boleh melihat. Dia kalau TV pendidikan ni saya rasa dia mesti ada siaran ulangan kan. Jadi dia fleksibel. Dia boleh tengok bila dia rasa selesa untuk melihat dan melakukan aktiviti. Kalau dalam TV tu dia kadang dia boleh fokus lebih lama daripada dia fokus dengan gadget seperti telefon ataupun laptop. Jadi boleh melakukan aktiviti yang bersamalah. Lagi satu ibu bapa juga yang sebenarnya dari segi aspek kognitif ni tak perlulah kita terlalu fokus dengan mengadakan banyak latihan-latihan menggunakan buku-buku latihan. Di rumah yang sebenar pun boleh sampaikan, diajar seperti aktiviti, contoh kita buat aktiviti dengan anak-anak memasak kan. Okey, pada masa aktiviti masak tu kita boleh kenalkan huruf, kita boleh ajar dia mengeja, kenalkan suku kata dan sebagainya. Jadi mungkin ada modul-modul pengajaran yang diwujudkan kepada ibu bapa macam mana nak menyampaikan pengajaran di rumah supaya mereka lebih faham, dapat menyampaikan PDPR dengan lebih jelas. Jadi modul tu bukan saja kepada guru tetapi kepada ibu bapa. Bukan semua ibu bapa yang boleh ada kemahiran menyampaikan pengajaran. Saya faham kalau ibu bapa dia mengajar, kadang satu taman pun boleh dengar dia menjerit kan. Jadi itu pendidikan kepada ibu bapa, cara untuk mengajar anak-anak juga perlu diberi. Ni tersenyum, memang betul kan. Saya dulu masa sekarang saya dah tak ada anak kecil. Jadi dulu kalau dia tak sama kita sebagai guru mengajar anak murid tau. Dia
tak tahulah mungkin cara saya. Jadi pendedahan kepada ibu bapa cara mengajar itu perlu diberi supaya anak-anak bukan dia rasa selesa dengan guru, selesa dengan ibu bapa, dia seronok belajar. Dia kata ibu dia pun boleh jadi guru juga. Jadi mungkin modul pendedahan kepada cara pengajaran itu boleh diberilah kepada ibu bapa. Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tak ada Terima kasih, pantun. Doktor. Saya tak pandai nak berpantun. Apa Doktor? Terima kasih. Penjelasan yang amat menarik ya. Tapi tadi saya tertarik bila Doktor katakan bahawa bila ibu bapa mengajar ni dia lebih emotional, saya katakan ya. Saya akui mungkin ini adalah kerana faktor what do you call this, faktor harapan ataupun expectation yang sangat tinggi. Jadi bila anak dengan ibu dia emosi dia terlebih kan. Jadi mungkin ini adalah satu pengalaman yang baik untuk ibu-ibu, ibu bapa untuk belajar menangani isu ini, memandang bila kita berhadapan dengan keadaan seperti ini. Betul Dr. Aziza? Baik, thank you. Terima kasih Doktor atas pandangan tadi. Baik, memang semua ada pengalaman lah, pengalaman mendidik anak kan. Macam mana kita punya kalau dia bezalah kalau didik anak dengan didik anak murid sendiri. Sangat betul. Terima kasih. Sama betul Doktor. Okay, terima kasih Doktor. Baik, kita kembali kepada Puan Nani Menon. Puan Nani, apakah pandangan dan harapan Puan dari kacamata seorang guru kepada ibu bapa dalam menghadapi situasi PDPR untuk kanak-kanak di peringkat seawal usia 4 hingga 6 tahun? Silakan Puan. Mic tu kena on Puan ya. Mungkin tak on mic tu. Ini biasalah technical. Baik. Terima kasih. Sebagai guru ya, memang ibu bapa tu merupakan rakan strategik lah ya, makna rakan baik kita. Kita tak boleh macam kalau Puan Husna kata tadi ada ibu bapa marah-marah itu memang biasa, tapi kita kena jadikan mereka tu kawan dan kita kena cari dia punya kelebihan. Dalam even dalam pelaksanaan tu kadang kita kata ibu bapa tu ada duduk sebelah, nampak dia punya tangan je kan. Jadi kita nampak macam oh okey, Mama Iqbal dekat sebelah. Terima kasih Mama Iqbal kerana tolong setkan ni kan. Dan juga Bantu Iqbal. Jadi dia rasa macam oh cikgu menghargai di situ. Tadi pun ada disebutkan oleh Dr. Aziza. Jadi apabila kita nak kejayaan dalam kita punya pelaksanaan PDPR tadi, memang ibu bapa kita kena pegang dulu. Beli hati dia. Okey, macam mana cara dia? Salah satunya kalau cikgu-cikgu ada aktiviti, ya, kita di sekolah sebenarnya kita ada peruntukan untuk membeli bahan bantu mengajar kan, stationery, kertas dan sebagainya. Jadi salah satu caranya kita tahu ibu bapa bila kita bagikan jadual awal minggu, katalah ada craft, dia perlukan sugar paper, dia perlukan berbagai kan. Kita cakap dengan mereka, mereka boleh menggunakan apa sahaja di persekitaran, tapi bagi mereka itu satu bebanan nak memikir. Jadi apa yang cikgu boleh buat, sebab mereka pun bayar yuran ya. Memang ada portion bayaran yuran tadi untuk membeli bahan-bahan bantu mengajar. Jadi apa salahnya kita sediakan kit, maksudnya kit art and craft yang di situ ada kertas. Kalau kita memang dah sediakan anak-anak tadi krayon, dia punya color pencil yang memang dekat sekolah tu, kita masukkan dalam satu pack, kita serahkan pada mereka. Jadi mereka bila masa bila kita berikan assignment, bukan assignment lah, maksudnya aktiviti kanak-kanak tadi dia dah tahu apa yang nak digunakan. Itu salah satu cara dia lah. Kemudian yang kedua, kalau sekiranya kita ada satu projek kan dengan ibu bapa ni, jangan maklumkan terlalu lewat. Contohnya projek tu kita nak buat hari Rabu kan, tapi kita baru hantar Selasa. Kalau kita ada satu big project, macam contohnya hari tu kita ada kemerdekaan kan, kita nak buat satu program pertandingan puisi, nyanyian lagu saja ataupun memperagakan pakaian sempena hari kemerdekaan. Kita beri sebulan sebelum. Jadi ibu bapa masing-masing kita kata ada hadiah, ada pertandingan. Jadi ibu bapa boleh menggunakan kreativiti dengan anak-anak tadi. So di situ dia dah looking forward. Maksudnya dalam sebulan akan datang mereka akan ada projek dan dia dah bermula. Dia dah mula mengumpul bahan dan sebagainya. Jadi di situ sebenarnya kita dah ada satu
apa kita nak katakan satu hubungan yang baiklah dengan ibu bapa. Dan apabila kita adakan pertandingan contohlah pertandingan tu bukan kita nak hadiah besar sangat. Kita nak semua masuk dan semua anak-anak tadi kita berikan, tak menang pun dia menang. Kita kata dia menang, kita bagi dia hadiah. Okay. Right. Itu satu. Yang kedua, kalau anak-anak tu dah 6 tahun, mereka perlu bersedia ke sekolah rendah kan. Jadi ada tak ada kita terpaksa menyediakan anak tadi dengan kemahiran 3M, membaca, menulis, mengira. Okay. Macam Dr. Azizah kata tadi, kita jangan menggunakan kaedah yang terlalu structured ataupun rigid. Tapi gunakan flexibility, kreativiti guru dan kita juga boleh berkongsi dengan ibu bapa bahawa kalau 6 tahun, ini adalah skill-skill yang mereka kena kuasai sehingga hujung tahun untuk persediaan mereka ke Darjah 1. Jadi kami memang buat macam tu. Contohnya dalam KSPK, kandungan apa, standard mana anak ni belum kuasai. Jadi kita akan berikan skill-skill ini pada anak ni dalam tempoh 2 bulan akan datang. Jadi ibu bapa tu dah sedia, oh sebenarnya anak dia belum lagi menguasai pecahan. Anak dia belum lagi menguasai contohnya bentuk 3 dimensi kan. Tapi apa cara yang kita boleh buat? Melalui aktiviti harian. So aktiviti harian mereka apa? Macam dia main play-doh, potong-potong jadi apa ni? Bentuk apa ni tadi pecahan kan. Kalau yang macam bentuk 3 dimensi tu apa sahaja benda di persekitaran mereka. Jadi dia nampak senang je lah cikgu, rupanya benda ni ada di persekitaran. Kita tak perlu menggunakan buku yang kita rasa macam, sebab ibu bapa ni bila dia nampak buku dia rasa mesti anak dia kena buat homework. Dia nak terus hantar. Tapi kalau kita berikan dia assignment tadi dalam bentuk yang hands on activity, dia anggap macam tak stres. So anak-anak tu boleh buat bila-bila. Dan saya lihat yang itu sangat membantulah. Makna di sini untuk kita ada satu hubungan yang baik dengan ibu bapa, jangan berikan anak-anak ni aktiviti yang sangat berat, structured. Tapi sebenarnya objektif kita pun yang kita nak capai yang itu. Jadi melalui aktiviti-aktiviti hands on yang daily yang ibu bapa buat tu, contohnya waktu dia memasak, dia mengemas ataupun benda-benda yang dari persekitaran tu, kita minta dia gunakan sebagai bahan. Tapi yang saya lihat ni ialah hasil daripada yang kami buat. Ibu bapa sangat gembira bila kita membekalkan kit-kit pembelajaran tadi. Yang ada bahan, ada alat. Contohnya kit kat situ kita dah ada, sebab memang kita dah beli sebenarnya dekat sekolah. Kita ada batang aiskrim, kita ada berbagai bahan-bahan arts yang memang untuk kegunaan mereka, tapi 5 bulan kita tak gunakan. Jadi kita pergi ke sekolah, susun kit tu, masukkan dalam bekas, kita cakap kita nak jumpa. So jumpa kat satu spot lah, kat mana-mana, kita beri pada mereka dan mereka sangat gembira dengan benda tu lah. Dan satu lagi, oleh kerana macam kanak-kanak contohnya 6 tahun, mereka perlu menguasai kebolehan baca. Jadi strategi yang kami lakukan ialah kita ada satu program dipanggil Hub Kids, Home Early Literacy program for kids, di mana kita membekalkan satu beg. Dalam setiap beg tu ada 5 buah buku cerita bahasa Inggeris dan bahasa Melayu untuk mereka baca dengan anak-anak mereka, dan lepas tu anak tu kena lukis, kena tulis apa yang dia dah baca. Dan sampai satu tahap kita tak boleh merentas daerah kan hari tu. Dia tak boleh merentas daerah. Yang kit tadi dia mengandungi 2 pack, dia baru 10 buku. Jadi apa yang kami lakukan ialah pertama kita menggunakan buku-buku yang online. Jadi dia membaca buku online dengan anak-anak tadi, tapi dia teruskan program tadi. So alhamdulillah, apa yang saya lihat dalam penglibatan ibu bapa, apabila naik ni kita dah naik kan, kita dapati dari tempoh bulan Mei sampai ke bulan Oktober ni, anak-anak mereka sudah membaca yang direkodkan lah lebih kurang 50 buah buku cerita. So di situ bermakna ibu bapa tadi telah mainkan peranan mereka dan dia nampak kepentingan dia kan bercerita dengan anak. Dia dah jadi rutin sebab dia duduk kat rumah. Jadi dia jadikan membaca buku tu sebagai rutin. Walaupun sebelum ni kita jadikan program, dia buat macam dalam keadaan kabut, tapi bila PDPR ni, ibu bapa tu dia menjalankan aktiviti yang read at home tu, yang dipanggil home literacy program kan, membaca secara konsisten. Jadi ibu bapa sudah ada satu pattern yang mereka
ada satu tugasan yang mereka kena membaca dengan anak mereka dan kita boleh lihat. Mungkin kalau kita buat pertandingan nilam kalau di sekolah rendah kan. So anak-anak ni dah boleh dapat anugerah nilam tadi. Itu saya lihat sangat baguslah pada saya, ibu bapa yang terlibat secara langsung. Tapi ada juga ibu bapa yang kejap tenggelam, kejap timbul kan. Itu adalah di antara cabaran guru-guru. Dan yang ini biasanya guru-guru akan mesej belakang lah. Tanya apa sebenarnya, apa yang kita boleh bantu. Sebenarnya mereka ada menghadapi berbagai masalah, tapi kalau dia nak share dalam grup WhatsApp, dia macam segan. Jadi guru-guru perlu maksudnya secara personal lah hubungi ibu bapa tu apa sebenarnya masalah mereka, sebab kita tak nak anak-anak ni, kerana kadang masalah ibu bapa, anak tu dia terus tak masukkan kelas pun. Kadang kita tak mahu berlaku dipanggil keciciran ciciran, ataupun yang datang sampai satu masa dah burn out. Mak bapak pun burn out, anak-anak pun burn out. Itu pun ada berlaku. Jadi semua perkara-perkara tersebut rasanya kita kena atasi secara kreatif dan jadikan ibu bapa tu sebagai kita punya partnership ataupun rakan rakan kongsi Rakan strategik. Rakan strategik. Kongsi macam nak kongsi dia pula kan. Rakan strategik, betul Puan Azlina. Rakan strategik dalam kita melaksanakan kita punya program. Tak kira PDPR ataupun secara hybrid dan fizikal. Bila kita dah mula ni pun sebenarnya kita masih perlu lagi rakan strategik tadi. Saja pada Puan Azlina tentang pandangan guru dan harapan pada ibu bapa. Baik Puan Ani, terima kasih. Pandangan yang cukup baik saya kira, sangat menyeluruh. Sekarang kita pergi kepada soalan terakhir buat Puan Nur Husna. Baik, Puan Husna, apakah harapan Puan sebagai ibu atau mungkin ada carangan yang dapat diberikan berkaitan pelaksanaan PDPR dalam pendidikan awal kanak-kanak ini? Sesuatu untuk dikongsikan mungkin Puan. Okey, terima kasih Puan Azlina. Harapan sebagai ibu. Harapan saya pihak pengurusan tadika dapat menggabungkan medium luar dan dalam talian. Seperti mana yang kita tahu, PDPR ni bukan sahaja online, offline pun boleh. Agar kanak-kanak dapat menjaga kesihatan mental. Bukan kanak-kanak sahaja dapat jaga kesihatan mental. Ibu bapa pun rasa sihat mentalnya. Dan menjaga kesihatan mata. Sebab bila budak-budak ni berada di hadapan laptop atau handphone lama sangat akan menyebabkan kerosakan mata. Saya nak kongsi kisah anak buah saya baru berusia 4 tahun. Sebab PDPR ni terlalu lama. Dia menghadap phone, jadi mata dia jadi ada satu masalah lazy eyes. So sekarang ni dia mendapatkan rawatan lah di hospital. Itulah satu cabaran juga kepada kanak-kanak tu. Okay, hari ini ibu bapa, kita lihat ibu bapa tak ada pengetahuan khusus pun mengenai kurikulum dan strategi pengajaran. Tapi ibu bapa digesa untuk membantu guru serta pihak sekolah dalam membimbing anak tanpa adanya khidmat sokongan kepada mereka untuk mengendalikan sesi PDPR ini. Maka adalah lebih baik sekiranya ibu bapa diberi sedikit ilmu tentang pedagogi pengajaran seperti yang Dr. Azizah maklumkan tadi. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas inisiatif guru. Macam tadika anak saya, macam Puan Ani cakap, dia menyediakan kit. Kits tu memang dia dah sediakan untuk anak-anak sekiranya belajar di bersemuka. Tapi sebab belajar di rumah, jadi cikgu-cikgu punya inisiatif packkan kerja-kerja tu. Macam contoh minggu depan ada, dia dah siap lah minggu depan nak kena buat aktiviti apa, satu pack.
Siap tarikh lagi cikgu bagi. Jadi parents senang, tak payah nak cari kat luar sebab masa PKP ibu bapa bukan semuanya duduk di rumah. Ada kalanya mereka perlu keluar bekerja. Oleh itu saya ada beberapa cadangan yang nak dikongsikan. Okay, pertamanya manual PDPR itu perlu dikemaskini dan diperincikan merangkumi pelaksanaan PDPR sistematik dan terancang bagi menerusi pembelajaran dalam talian maupun luar talian. Yang keduanya, pembelajaran dalam talian seharusnya memberi fokus kepada konsep dan prinsip yang perlu disampaikan serta difahami semua murid. Masa pembelajaran selebihnya adalah untuk lebih memberi fokus kepada penerokaan pemahaman murid, menerusi aktiviti dan eksperimen. Puan Nani pun dah bagi tahu tadi, tadika dia 3 hari di online, 2 hari aktiviti. Saya sangat tertarik tu. Jadi ibu bapa boleh membuat aktiviti bersama anak-anak. Okay. Yang ketiganya, mempertingkatkan kemahiran seni pengajaran pedagogi dalam talian kepada ibu bapa. Sebab bukan semua ibu bapa tahu mengendalikan media-media online ni. WhatsApp okey lah untuk Google Classroom ke Zoom ke tak pandai sangat. Okay, yang keempatnya, dapatkan perkongsian atau tips daripada guru yang tular di media sosial bagaimana menarik minat murid untuk fokus dan faham mengenai isi kandungan yang dibentangkan. Boleh share tips-tips tu dalam WhatsApp group. Saya tahu rasanya semua guru-guru tadika ni pun dah ada guru-guru bersama ibu bapa. Jadi bolehlah berkongsi tips-tips tu dengan ibu bapa. Selain itu, gabungkan media digital dengan kaedah tradisional agar ia menjadi platform penting untuk melaksanakan PDPR secara formal dan tidak formal. Itu saja Puan Azlina. Sebelum saya akhiri, saya ada lagi pantun. Silakan Puan. Burung pipit terbang merata, hinggap sebentar di dahan yang rapuh. Puncak jaya yang ingin dicita, cabaran PDPR harus ditempuh. Terima kasih Puan Azlina. Terima kasih Puan Husna. Hebat panel kita hari ini ya. Penuh dengan pantun tapi pantunnya penuh dengan informasi. Saya rasakan ini kita telah mendapat kupasan yang cukup menarik daripada ketiga-tiga panel kita. Maka dapatlah kita simpulkan bahawa dalam mengharungi keadaan ini, setiap pihak perlu memainkan peranan secara signifikan untuk menghadapi situasi yang mencabar seperti ini. Ya benar, kita tidak nafikan sekarang kita sudah pun melalui PDP secara bersemuka, secara fizikal. Namun begitu diharapkan perkongsian hari ini dapat memberikan informasi yang berguna dalam mengharungi cabaran dunia sekarang yang tidak menentu. Segalanya berkemungkinan. Jadi saya harapkan yang apa yang kita kongsikan hari ini dapat digunakan bukan sahaja oleh ibu bapa tetapi juga oleh pengamal pendidikan ya untuk kita ambil pengajaran dan mungkin kita tambah baik apa yang telah kita lakukan selama ini. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Azizah binti Zain, Ketua Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris, Puan Nani binti Menon, Guru Besar Tadika UPM Serdang, dan Puan Nur Husna binti Hapsirun atas perkongsian ilmu dan maklumat pada hari ini. Bagi pihak jawatan kuasa, pengelola dan bahagian pendidikan swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia, mohon maaf andai terdapat kesalahan dan kesilapan sepanjang mengendalikan forum ini. Tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah berakhirnya mini forum sempena Karnival Pendidikan Swasta 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan terima kasih kepada pihak penganjur.